Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dah pukul 3:30 jam. Bolehnya saya terima kasih kepada pengurusi. Siapa pengurusi? Tak pula. Ikhwah yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengupas satu tajuk buku, iaitu buku berkenaan dengan Abjadiyat At-Tasawwur Al-Haraki Lil-Amal Al-Islami. Ini adalah satu buku yang ditulis oleh Fatih Akhan. Buku ni mungkin ada dalam simpanan kita lah, sebagai satu gerakan Islam. Saya rasa buku ni boleh dikatakan buku wajib yang perlu kita ada. Yang pentingnya bukan setakat ada saja, tapi buku ni adalah buku yang sepatutnya kita hadam lah. Kita hadam dan kita hayati apa yang disampaikan oleh saudara kita Fatih Akhan, arwah seorang pejuang. Dia telah tulis banyak buku, salah satunya buku ni lah. Saya akan tajuk dia, kalau ikut buku ni memang banyak bahagian. Dia ada, tak salah lebih kurang dalam 8 bahagian. Jadi peruntukan masa yang diberikan kepada anak adalah setengah jam saja, tanpa soal jawab. Saya tak ada sesi soal jawab, hanya sesi sahala daripada anak saja, insyaAllah. Jadi moga sesi kita pada pagi ini diberkati Allah, dan rasanya boleh mulalah, sebab rasanya dah 10 minit kita berlalu. InsyaAllah dulu nak memperkenalkan diri dahulu. Mungkin ada yang tak kenal. Ini kali pertama pihak ISMA Kota Baru merakam gambar anak tersebut. InsyaAllah nama yang diberi adalah Muhammad Nazli bin Muhammad Rijal. Anak adalah government servant, dengan Jabatan Pertanian. Jadi insyaAllah akan cuba untuk sampaikan yang terbaik. Walau latar belakang anak sebenarnya tidaklah latar belakang agama, tetapi di Malaysia ini kita didedahkan dengan pengajian agama daripada kecil lagi. InsyaAllah akan cuba sampaikan yang sebaik mungkin. Okey, InsyaAllah setengah jam akan cuba sampaikan. Tak izin tu balik. Lepas ni saya balik setengah jam. Jadi akan cuba sampaikan ni. Mungkin tak habis semualah. Mungkin tajuk bahagian 1 saja atau bahagian 2 saja nak sentuh sedikit. Okay. Bahagian ini bermula dengan berkenaan dengan Abjadiyat ini berkenaan dengan tanzim. Paling itu kan banyak pertubuhan kita, pertubuhan gerakan Islam yang ada di Malaysia ni lah, ataupun di seluruh dunia, yang mengatakan tidak perlu ada tanzim. Dapat sikit. Beri kuat sikit suara. Dengar. InsyaAllah. Ya, dalam telefon dengar. InsyaAllah. Kita nak cuba tu. InsyaAllah. Okey. So kalau tak dengar tu bagi tahulah. Kita ada urus dia kita yang cakap. So, InsyaAllah. Okey. Jadi kita cuba. Tak apa Ustaz. jadi tanzim ni, kalau maksud tanzim di sini, kalau bagi anak yang tak mahir bahasa Arab sebenarnya satu istilah, tetapi kan di kalangan kita, background kita yang lebih tahu bahasa gerakan Islam, tanzim ni adalah satu benda yang sangat perlu. Tapi ada juga golongan-golongan yang mengatakan kalau berada dalam gerakan Islam tak perlu ada tanzim, tak perlu ada, orang kata, satu organisasi yang tersusun. Biar kita bergerak begitu sahaja. Kita bergerak dengan cara yang orang kata dengan
semangat sahaja. Dan kita perlu menyiapkan arus jihad dengan kalimah syahadah. Kita mengaku kita Islam, kita gerak kerja. Tapi ini adalah satu cara atau satu pemikiran yang salah sebenarnya. Apabila kita bergerak di dalam satu gerakan Islam, maka kita perlulah berencana dan menyusun agar gerakan kita itu kemas dan teratur. Sebab itulah pentingnya kita memerlukan satu gerakan yang mempunyai structure. Kalau tak ada structure ni, sebenarnya kita akan jadi cacah merbah. Kita akan menjadi, orang kata, tidak tahu hala tuju. Itu masalahnya. Kita bukan saja suka masuk dalam satu gerakan. Bila kita berada dalam satu gerakan tu, kita hanya saja suka masuk. Tetapi kita tidak bergerak dalam struktur yang ada. Kita buat semua benda. Itu yang kadang-kadang terjadi, di mana kita sendiri jadi letih dan kita tidak tahu peranan kita sebenarnya. Jadi ini yang sebenarnya mula-mula sekali yang Fatihah kata dalam buku ni, tanzim itu adalah sangat perlu. Jadi golongan yang mengatakan tanzim ni sama ada dia adalah golongan yang memang jahil tentang Islam itu sendiri, ataupun jenis yang memang daripada awal lagi menentang. Dia ada dua golongan. Orang yang tak faham Islam, memang dia kata tak perlu structure nak buat apa. Itu satu golongan. Jadi kita harap kita tak bukannya golongan tersebut lah. Dan satu lagi totally memang nak menghancurkan, memang menentang secara keseluruhan. Jadi kita kata tak perlu untuk structure atau susunan organisasi yang orang kata lengkap dan juga orang kata terancang. Sebab kita kena faham bahawa penting bertanzim itu adalah dalam satu gerakan. Jadi apabila tanzim tak ada, dia akan menunjukkan satu fahaman, orang kata boleh menyebabkan satu fahaman yang salah. Kita pernah dengar kata ada satu baru ni, ada pemuda yang menyerang, yang yang mempertahankan pasal jatah negara yang baru-baru ni, yang jatah negara gitu baru ni, yang mempertahankan bahawa kenapa kita perlu sensitif sangat dengan jatah negara. Cuma nak bukan nak pertikaikan pasal jatah negara itu, tetapi cara fikiran dia. Ini adalah golongan anarki. Golongan anarki adalah golongan fahaman, orang kata fahaman yang tidak, dia bagi dia semua sama. Ini adalah sangat bahaya. Dia mengata tidak perlu ada tak perlu ada pemerintah, tidak perlu ada satu kuasa yang boleh mengontrol dia, bebas bersuara. Tidak perlu ada yang mengungkung dia. Ini adalah golongan anarki ni. Golongan anarki ni yang bahaya. Jika kita tidak meletakkan tanzim, maka akan lahirlah fahaman anarki ni. Dan fahaman anarki ni adalah satu fahaman yang sangat bahaya. Jadi berkembang biak sangat baik dalam fahaman komunis. Jadi kita kena ambil serius lah benda-benda ni. Jadi bila kita menolak tanzim ni, kita sebenarnya menolak perancangan dan bersikap jenis tidak kisah. Perancangan kita tak kisah, kita boleh buat, kita masuk dan terus bergerak tanpa ada hal tuju, tanpa ada perancangan yang rapi, dan jenis tak kisah. Jadi sikap begini sebenarnya menguntungkan musuh kita, musuh Islam. Memang dia nak gerakan kita tidak teratur. Memang dia nak gerakan kita kucak-kacik, tidak tahu. Dan ini sebenarnya melemahkan gerakan tersebut, gerakan Islam, dan seterusnya melemahkan umat Islam. Dia, kalau kita fikirkan mengapa Fatihah akan meletakkan tanzim sangat penting, ini merupakan satu asas bagi Islam, yang perlu ada. Kalau kita tengok budaya dan masyarakat kita ada sistem.
dalam masyarakat Melayu ada sistem. Kalau zaman-zaman dulu kita buka sejarah, kita ada sistem. Sistem itu adalah disusun supaya kita tahu apa yang perlu dilakukan. Kadang-kadang kita merasakan bahawa jenis melakukan sikap sambil lengah dan tidak tanpa hal tuju ni bukan satu daripada suruhan Islam, tapi ada salah dari cara pemikiran kita. Dia merupakan tanzim yang merupakan memang yang diturunkan di dalam Al-Quran, ada dalam ayat Quran. Supaya satu pemimpin dalam surah An-Nisa ayat 59. Kalau saudara-saudara semua boleh buka. Dalam tu hubungan kita mestilah mempunyai satu pemimpin yang dapat membuat pengadilan. Kena ada satu pemimpin yang kita boleh mengikut cara bekerja. Maksudnya kita perlu meletakkan ada pemimpin. Bila kita meletakkan satu kepimpinan dan kita membuat struktur tersebut, dan kita meletakkan ada pemimpin yang kita ikuti, itu adalah tanzim yang sebenarnya. Dan ini apa yang diberikan contoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik. Bagaimana tanzim ini diberikan contoh kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hayatnya, masa dalam kehidupannya, dia telah menunjukkan contoh yang terbaik kepada kita. Bagaimana cara dia bergerak untuk menyebarkan agama Islam. Dari situ kita dapat tanzim dia macam mana. Kalau kita tengok, kita baca sejarah Rasulullah daripada buku-buku yang kita biasa baca, bagaimana Rasulullah berhijrah ke Madinah untuk mengelurkan musuh. Ada strategi yang dilakukan. Strategi yang dilakukan ini adalah sebenarnya adalah satu cara untuk Rasulullah tunjukkan kepada kita cara bergerak atau cara menyebarkan Islam dengan cara tersusun. Bukannya sembrono, bukannya kita tak tahu nak buat kerja. Bagaimana Islam nak pergi ke Madinah? Bagaimana Rasulullah ialah mula sebelum tu, bagaimana orang Madinah datang berjumpa dengan Rasulullah dan ada perjanjian di situ, dan kemudian sampai satu ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah. Jadi bila dia berhijrah tu, dia tidak pergi begitu je. Dia ada strateginya. Strateginya macam mana nak mengelurkan musuh. Bagaimana cara dia meminta Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidurnya. Bagaimana dia memilih tempat untuk bersembunyi, digusur. Bagaimana dia meminta Asma, anak Sayyidina Abu Bakar, untuk membawa makanan dan minuman, dan juga untuk menghilangkan kesan tapak kaki. Semua ini telah diatur, telah dirancang dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi ini adalah contoh-contoh yang boleh kita lihat daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tanzimnya. Gerakan, susun cara, susun atur yang kita nak. Dan kita bukan buat kerja, orang kata ikut suka hati saja. Dan kita perlu letakkan satu pemimpin yang boleh kita ikuti dan bijaksana. Dan kita kena taat bila kita dah pilih. Taat kepada pemimpin itu adalah satu tanzim yang boleh. Ini dalam buku ini Fatih akan terangkan.
tanzim dalam kerja-kerja Islam menjadi satu perkara yang sangat wajib. Memang sangat wajib. Dan dalam gerakan Islam kita memang perlukan tanzim ini. Memang ia menjadi satu wajib. Dalam Quran pun ada dan contoh daripada Rasulullah pun ada. Tapi tanzim ni kalau tuan-tuan sedar, orang yang bukan Islam, orang yang kafir telah menyediakan modul tanzim ni. Kepentingan tanzim betapa pentingnya tanzim ni. Mereka telah menyediakan modul-modul mereka sendiri. Macam-macam modul kan. Bagaimana untuk berjaya dalam organisasi. Kalau belajar dalam bidang orang kata belajar dalam bidang pengurusan manajemen apa semua. Ilmu ni sebenarnya mereka kembangkan bagaimana untuk menjadi satu organisasi yang berjaya. Mereka mengeluarkan teori-teori yang mereka hasilkan sendiri. Tapi asasnya daripada Al-Quran ini. Gerakan mereka aturkan tu. Dan sampai satu peringkat, mereka bukan hanya hasil untuk menjayakan organisasi mereka, tetapi juga untuk memusnahkan Islam. Bagaimana cara untuk merosakkan orang Islam. Jadi mereka menyusun tanzim mereka sendiri. Sebab tu kalau kita kata tanzim tak penting, dia sebenarnya adalah satu benda yang salah. Kita kena betulkan. Sebab orang yang bukan Islam telah memikirkan cara ini dan telah membuktikan bahawa cara mereka bekerja telah berjaya. Bagi kita tengok syarikat-syarikat gergasi seperti Apple, seperti syarikat kalau kita ikut zaman sekarang ni, bagaimana gergasi-gergasi dunia dipegang oleh Yahudi apa semua. Mereka menggunakan tanzim cara mereka untuk berjaya. Dan seterusnya bukan sahaja untuk menguntungkan mereka sendiri, tetapi juga menjauhkan orang Islam daripada satu pergerakan Islam dan juga menjauhkan kita daripada Al-Quran. Itu saya nak bagi tahu. Maknanya mereka, pihak musuh kita sebenarnya telah ada satu tanzim yang disusun dan dibuat supaya mereka merancang dengan cara yang agak rapi dan juga tersusun. Kita sendiri pun tak perasan. Kita merasa ini biasa, tak ada apa pun. Itu yang terjadi kepada pemuda-pemuda kita yang memperlihatkan pasal jata negara ni. Pemikiran-pemikiran begini kita rasa macam tak apa ya. Tapi beliau yang diperhatikan oleh Fatihah bahawa tanzim adalah sangat penting dalam gerakan Islam. Kalau kita faham benda ini, memang satu benda yang agak besar. Okey, kita ada, kalau ikutkan gerakan Islam kita ni banyak, terlalu banyak dan pelbagai hal tuju. Dan hal tuju yang ditentukan itu mestilah kita kena ingat, mestilah hal tuju itu adalah berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Dan kenapa kita masuk dalam gerakan tersebut? Dan bila kita masuk dalam satu gerakan tersebut, dan kita pun lihat apakah hal tuju gerakan itu. Jadi kalau kita masuk sekadar suka-suka, tanpa orang kata tanpa serius dan tidak bersama dalam satu gerakan tersebut, gerakan tersebut merupakan satu gerakan yang akan menuju orang kata kehancuran. Silat-silat gerakan tersebut menentang pula gerakan Islam yang lain. Itu kita kena faham. Jadi kita kena jelas benda ni. Itu
berkenaan tanzim dah. Maknanya tanzim ni memang cerita pasal banyak lebar. Oh, ringkas. InsyaAllah Ustaz. Panjang macam ni. Lebar. Mereka ni. Okey, insyaAllah. Dia akan berhenti kat tanzim kat situ. Mungkin faham lah pasal tanzim ni. Rasanya benda ni rasa benda pada ikhwan dan akhwat semua faham. Tapi yang nak tekankan bahawa tanzim ni adalah satu benda yang perlu dan mesti. Maksudnya perlu disusun secara rapi dan juga taat kepada pemimpin. InsyaAllah. So kita masuk ke bahagian kedua. Mesti ada kesepaduan dalam amal Islami. Kesepaduan ni bermaksud adalah persediaan yang menyeluruh untuk menghadapi tentangan kedudukan jahilah dan memastikan perubahan seperti yang itu di Islam. Dia tidak ditumpukan pada satu sudut dan sebagai sahaja kecil. Sudut ini tidak terletak tempat yang asal dalam rancangan yang kerja yang lengkap itu. Maknanya mesti bersepadu lah. Ada slide? Tak apa. Kalau ni anda cuba, tapi anda harap faham lah apa yang anda sampaikan ini. Bawa je lah. Oh, nampak buat tidur. Oh, bawa je. Anda tidur je. Okey, anda ada 10 minit je sebenarnya. InsyaAllah anda cuba ambilkan bahagian kedua ni. Disebabkan ini sebenarnya ada 8 bahagian. Kalau ikutkan dengan Ustaz ni, dia nak minta anda ambilkan satu buku ni dalam setengah jam. Betul Ustaz? Nak ringkas kan. Tapi anak ni baru lagi. Oi. Baru apa keluar. Baru dia bercakap depan kamera. Jadi tak biasa. Okey, insyaAllah. Okey, amal. Kesepaduan dalam amal. Maksud amal, masa amal biasalah tentu ada tahu. Bersifat juziah dan dalam amal. Bukan okey. Bahaya menumpukan sudut tertentu dalam amal Islam. Apabila kita melakukan amal, dia ada bahayanya bila kita tumpukan pada sudut tertentu. Di antara mudarat yang timbul dari amal yang bersifat juziah ialah kecacatan syakhsiah Islamiah yang tidak sempurna, malah menjadi terbatas. Dia boleh menjadikan satu kecacatan. Sebab itu tumpu kepada satu sudut sahaja, satu sudut tertentu. Dia sepatutnya dia mesti bersepadu. Kita melakukan amal amal gerakan kita ni. Kita tak boleh tumpukan pada satu sahaja. Dia akan boleh menyebabkan ketimpangan. Lepas tu boleh juga menyebabkan menghasilkan keretakan di dalam gerak kerja kita. Terlagak. Masing-masing kata kenapa perlu tumpu pada ni, kenapa kita tak sepakat ataupun kita tak. Dia akan menimbulkan satu keretakan dan juga satu masalah kemudian. Dan kita akan keberkesanan yang kita nak bawa menjadi kuranglah dalam satu hal tujuan kita tetapkan tu. Kita nak satu gerakan kita sebenarnya untuk mencapai satu objektif yang kita dah tetapkan pada awal lagi. Tapi bila kita tidak sepadu, kesepaduan itu tidak ada, dan kita hanya fokus pada sesuatu benda dan tumpu kepada benda tersebut, kita tidak melihat kepada benda-benda yang lain. Itu yang akan menimbulkan masalah. Dan untuk mencapai hal tujuan kita itu akan mengambil masa yang agak lagi lama. Ini untuk masuk ke bahagian yang kedua. Dan ini juga akan menyebabkan pandangan
daripada pihak luar lah, gerakan Islam ni kita memperlekehkan. Nabi katakan gerakan kita ni macam terpesuk, tidak mengikut landasan yang betul. Dengan jadi begitu, boleh kau faham? Tak ada sesi soal jawab, minta maaf. Kalau nak tanya, minta urus dia tanya. Karena dia beritahu memang tak ada sesi soal jawab ni. Okey, insyaAllah. 2 tajuk boleh start? 2 bahagian. Teruslah. Ha? Saya nak habis dah ni. Habis ni, kamu masuk lagi kan lagi banyak. Ada kesiakan ke mana tu? Balik tu semangat dah tu, pagi-pagi tanya anak dah. Tak jawab sampai ni. Oh, tak ada soalan jawab. InsyaAllah, sebab benda ni anda rasa benda ni boleh berterusan lagi untuk berkenaan dengan kejadian ni. Kejadian ni satu orang kata benda asas dalam gerakan Islam. Dia ada 8 bahagian dalam ni. So setiap satu tu memang kita kena faham lah. Bermula dengan tanzimnya dan juga kesepakatan dalam gerakan. Dua bahagian yang nak sentuh kita. Kesepakatan dan juga tanzim. Memang kita perlu jelas. InsyaAllah pas lagi untuk bahagian seterusnya bila diizinkan lagi insyaAllah. Kalau ni lah, dia bergantung kepada urus dia lah, kan? Mungkin urus dia rasa kena orang lain present, orang lain lah insyaAllah. Okay, anda sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lah tak ada soal jawab, serahkan kepada Haji Malik. Tak ada MC. Pakai salah.